Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ini kami ingin membentangkan e-folio yang bertajuk rokok elektronik atau nama panjangnya adalah Electronic Nicotine Delivery System atau e-cigarette. Nama ahli-ahli kumpulan kami adalah nombor 1 adalah Muhammad Edi Fazli bin Muhammad Rizwan. Nombor metrik 10.19F1002. Nombor 2 adalah saya, Nur Atira Alia binti Abdullah. Nombor metrik 10.19F1012. Nombor 3, Nazir Nasir bin Abdul Rahman. Nombor metrik 10.19F1013. Nombor 4, Muhammad Fikri bin Abdul Hadi. Nombor metrik 10.19F1018. Tajuk tugasan: rokok elektronik, Electronic Nicotine Delivery System atau e-cigarette atau vape adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok moden. Irsad Al-Fatwa ke-63 telah memutuskan ianya haram berdasarkan beberapa kesan yang telah dibincangkan. Apakah antara peranan syariah yang berkait dalam pengharaman tersebut? Berikan ulasan anda. Alhamdulillah, dalam irsad fatwa pada kali ini, kami seudaya upaya mungkin cuba menekuni isu yang berkaitan dengan penggunaan rokok elektronik dan vapor atau vape yang sekarang ini begitu berluas digunakan termasuk kalangan remaja perempuan dengan pelbagai alasan. Antara alasan paling popular adalah sebagai pengganti kepada rokok sebenar untuk ditinggalkan dan berhenti secara perlahan-lahan atau tadarruj. Alasan seperti ini seolah-olah menghalalkan cara dan penggunaan rokok elektronik dengan berluasan. Oleh itu, irsyad fatwa pada kali ini merasa terpanggil untuk membincangkan isu dan hukum berkaitan dengan rokok elektronik ini. Justru, kami terpaksa mengemastinikan hujah, dalil dan maklumat serta data yang terkini bagi mengukuhkan lagi keabsahan pendapat kami. Definisi rokok elektronik. Rokok elektronik atau dipanggil sebagai Electronic Nicotine Delivery System atau e-cigarette adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok moden. Pada masa kini, rokok elektrik juga dikenali sebagai vape atau vapor. Perkataan vape berasal daripada perkataan Inggeris, daripada perkataan vaporization yang membawa maksud proses penguapan dan juga merujuk kepada vaporizer, iaitu alat yang digunakan untuk menghisap ganja, tembakau dan campuran rokok lain. Kamus Oxford telah menambah perkataan vape sebagai kata nama baru dalam kamus itu pada Ogos 2014. Kamus tersebut mendefinisikan vape sebagai perbuatan penyedutan dan menghembuskan wap yang dihasilkan oleh rokok elektronik atau peranti yang seumpamanya. Perkataan vape juga boleh merujuk kepada alat peranti elektronik yang digunakan. Itu saja daripada saya. Saya akan bagi kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nazir Nasir bin Abdul Rahman. Nombor metrik saya 10.19F1013. Sekarang ni saya nak terangkan tentang hukum dan dalil tentang rokok elektronik ataupun vape. Untuk yang pertama ialah hukum rokok elektronik ataupun vape ni adalah haram kerana ia memudaratkan kesihatan kepada penghisap. Bukan sekadar kepada penghisap tetapi juga kepada passive smoker
iaitu orang yang menyudut asap ataupun orang yang tidak menghisap rokok ataupun hisap vape, dan mereka juga boleh terlibat dalam memudaratkan kesihatan tubuh badan mereka. Kemudian hukum vape dan hukum rokok elektronik ataupun vape sama saja dengan rokok lain yang biasa kerana ia memudaratkan kesihatan. Tidak ada beza pun mana rokok elektronik ataupun vape dan rokok yang biasa. Dan kemudian salah satu daripada maqasid syariah ialah menjaga nyawa, dan menghisap rokok elektronik ataupun vape ini boleh memudaratkan nyawa. Maka dengan itu haramlah untuk kita menghisap rokok elektronik ini ataupun vape. Kerana apa? Kerana ia bertentangan dengan hukum maqasid syariah. Kemudian hukumnya haram meskipun kandungannya tidak sama dengan rokok tembakau, tetapi kesannya sama bahaya. Hukum rokok elektronik ataupun vape haram kerana ia mempunyai bahan kandungan yang kotor dan jijik di samping ia membahayakan tubuh badan manusia. Rokok elektronik ini mengandungi nikotin, propilin glikol, vegetable glycerin dan bahan perisap pewarna. Manakala vape pula tidak jauh bezanya, cuma vape ini dia tidak ada vegetable glycerin, dia ada propilin glikol, vegetable glycerin, maksud saya sama saja semua untuk rokok elektronik dan vape. Tinggal vape ni dia tidak ada nikotin. Okey. Kemudian kita pergi kepada dalil tentang rokok elektronik ataupun vape. Daripada surah Al-Baqarah ayat 195. Bunyi seperti wala tul'u biaidikum ilal tahlukat. Maksudnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Kemudian yang kedua ialah hadis daripada Nabi SAW. Bunyi seperti la zarara wa la zarira. Maksudnya, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memberi kemudaratan kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Malik, Ibn Majah dan Al-Daraqutni. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Edi Fazli Muhammad Ridwan. Nombor matrik saya 10DTK19F1002. Saya ingin membentangkan berkenaan e-folio kumpulan saya. Saya mendapat tajuk keburukan dan kesan rokok elektronik. Kesan dan keburukan rokok elektronik. Kesan yang pertama, boleh menyebabkan nikotin yang overdose. Yang kedua, boleh menyebabkan kemurungan. Ketiga, boleh menjadi salah satu faktor risiko untuk penyakit metabolik seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Seterusnya, boleh menyebabkan pesakit respiratori seperti pneumonia, asma dan COPD. Kesan buruk rokok elektronik ini kepada ibu yang sedang mengandung pula ialah kehamilan ektopik, iaitu kehamilan luar rahim, bayi pramatang, iaitu lebih kurang macam bayi yang dilahirkan tidak cukup bulan, dan kecacatan pada janin seperti janin itu buta ataupun bisu ataupun kurang jari. Itulah. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fikri bin Abdul Hadi. Saya dari kelas DTK 5A dan nombor matrik saya 10 DTK F1018. Okey, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang topik berkaitan iaitu rokok elektronik.
Okey, kesimpulan yang kita boleh dapat melalui topik ini iaitu kita haruslah mencegah sebelum parah kerana merokok boleh memudaratkan kesihatan diri kita sendiri. Kajian mengenai penggunaan elektronik masih berada pada peringkat awal. Oleh itu, para pengguna disarankan agar mencari alternatif lain sekiranya mahu berhenti merokok dan juga mahu mengawal ketagihan. Dan seterusnya, berjumpalah dengan pakar perubatan bagi mendapatkan rawatan yang betul dan juga rawatan yang terbaik untuk diri sendiri supaya kesihatan diri kita dapat digunakan pada jangka masa yang panjang. Seterusnya, saya akan memberikan cadangan ataupun pendapat yang saya ingin berikan bagi mengurangkan penggunaan rokok elektronik ini. Okey, yang pertama sekali, kita haruslah poin yang pertama iaitu kesedaran masyarakat. Kesedaran masyarakat penting dalam membantras penggunaan rokok elektronik ini. Oleh itu, terdapat banyak artikel tentang penggunaan rokok elektronik yang disiarkan dalam media cetak ataupun media elektronik seperti telefon, laptop dan lain-lain. Ia juga boleh dijadikan sebagai sumber pengetahuan pada diri kita sendiri dan juga untuk masyarakat. Masyarakat harus tahu dan sedar kesan buruk penggunaan rokok elektronik ini kepada kesihatan. Dan juga rokok elektronik ini turut mengandungi bahan kimia yang terlarang seperti nikotin yang boleh menyebabkan ketagihan pada penghisap rokok elektronik ini. Oleh itu, masyarakat haruslah banyak membaca tentang penggunaan rokok elektronik ini kerana dikhuatiri akan menyumbang kepada masalah kesihatan untuk jangka masa yang panjang. Dan juga poin yang seterusnya saya ingin memberikan di sini ialah pendidikan di peringkat sekolah dan juga di universiti. Oleh itu, pelajar haruslah didedahkan dan juga diberikan tentang info bahayanya rokok dan juga rokok elektronik ini. Pihak sekolah dan juga pihak universiti boleh mengadakan ceramah motivasi untuk murid-murid di sekolah dan juga untuk para pelajar di universiti. Penceramah jemputan haruslah terdiri daripada pihak berkuasa seperti pihak polis, pihak jabatan kesihatan dan yang sememangnya arif tentang bahayanya rokok elektronik ini. Dengan itu, pelajar akan mempunyai ilmu pengetahuan sekaligus menjauhi tabiat menghisap rokok elektronik ini. Dan juga poin yang terakhir yang saya ingin memberikan ialah penguatkuasaan undang-undang. Langkah ini merupakan langkah yang terbaik bagi membantras penggunaan rokok elektronik. Pihak kerajaan haruslah menghadkan umur minimum pengguna yang boleh menggunakan rokok elektronik ini, iaitu golongan remaja. Bagi menghadkan umur ini, saya mencadangkan bahawa umur kurang daripada bawah 18 tahun tidak dibenarkan untuk membeli sebarang peralatan rokok elektronik ini, terdiri daripada rokok ataupun perisa-perisanya. Oleh itu, hukuman dan denda yang tinggi haruslah dikenakan pada peniaga yang ingkar dan menjual rokok elektronik kepada remaja bawah umur. Dengan itu, rakyat akan lebih berjaga-jaga dan tidak sewenang-wenangnya menggunakan rokok tersebut sekaligus membantras penggunaan rokok elektronik ini di Malaysia. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.